membahas potongan ayat biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, sekumpulan manusia yang dicintainya dan mereka juga mencintai Allah, menyatakan bahawa hanya inilah wasilah untuk mengubati hati orang mukmin. Inilah suasana yang dikehendaki mukmin pada ketika memikul amanah perjuangan yang berat. Tawaran ini datang dari Allah yang menjadi pendamping kepada mereka. Perasaan kasih daripada langit ini luar biasa. Apa dia antara tanda dapat kasih dari langit ini? Sakinah, ketenangan, tenang aja. Ini tadi kan istighfar. Kita minta sesuatu daripada isteri kita, nak minum teh, dia buat Milo, bawa Milo kat kita. Tengok-tengok kita, aku sebut teh tadi, ya ke teh? Dah terbuat Milo. Apa pakcik kata? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Maafkan isteri. Bini pula minta kita macam-macam, pergi pasar, udah pula terlupa. Nak daun kucing, beli daun bawang. Bini pun tanya, beli kangkung. Mana daun kucingnya tu macam kangkung tu aku nampak tadi. Makcik pun astagfirullah. Tenang. Kalau pakcik dapat nak teh, dapat Milo, betul baling pula Milo tu, ini tak tenang. Adik kita, isteri taubat lahum, aku tak nak buat dah. Mari pula laki kan, beli, suami lah laki pula. Suami beli benda lupa pula. Macam tadi, nak daun bawang, beli kangkung, tak ingat kangkung je. Bini pula, Bebe tak berhenti. Ini tak tenang. Jadi apa dia buat? Tanda sakinah tu turun dari Allah Ta'ala kepada orang yang berat nak memikul tanggungjawab ni. Turun sakinah. Datang sakinah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyediakan di alam ini sakinah untuk dapat ketenteraman tu. Majlis ilmu contohnya, ini antara tempat paling aman, paling nyaman. Kalau tidur lagi dah gelap ni, bukan wadah pun. Tapi jaga semua ni, seorang dah tidur. Allah Ta'ala sediakan. Ni kita nak bayangkan macam mana orang tak datang mengaji tu. Tak mana nak dapat sakinah? Tak ada. Azillatin 'alal mu'minina, berlemah lembut sesama orang bermukmin. Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahawa mereka yang berjuang itu saling merendah diri antara sesama mereka. Syekh Qutb menyatakan pula bahawa ciri mukmin itu mudah didekati, tidak suka dirundingi, mudah menerima saudaranya, toleran dalam berurusan, ramah mesra sesama mukmin. Mesra sesama mukmin. Tuan-tuan, saya pernah pergi ke jumpa mujahidin ni. Dekat genting Khaybar sana. Ni Afghanistan, jalan satu van dia boleh dapat. Kami sampai tu, kira mujahidin bersambut. Dia bagi biskut special tu. Kalau balik ke orang pengsan, itu still dia biskut special. Mereka tak makan. Khas buyuf, khas untuk tetamu. Rendam dalam teh panas 3-4 minit baru boleh makan. Itu biskut special. Tengah bukit tu, bukan ada, tapi dia simpan tu. Memang khas. Tak keluar selagi tak datang tetamu. Mudah didekati,
senang dirundingi. Itu ciri mukmin, kasih sayangnya sama mereka. Jangan menunjukkan bahawa kita ni seorang yang ada kedudukan. Contohkan macam Sayyidina Umar melayan satu orang rakyat, satu ibu yang habis makanan. Ya. Jadi Umar masuk rumah tu pasal anak menangis. Umar tanya, pasal apa anak menangis? Pasal tak ada makanan. Apa yang kamu rubuh atas api tu? Batu, kata di ibu. Sementara menunggu, anaknya akan tanya, bila masak makanan tu? Aku akan kata sikit lagi. Kamu tidurlah nak. Umar mendengar aduan seperti itu, balik ke Baitul Mal, bawa bunyi gandum. Pembantu dia kata, biar aku bawa. Umar kata, aku yang nantinya akan berjawab di hadapan Allah. Kata pembantu, termengah-mengah Umar membawa gandum untuk ibu yang tua. Bawa-bawa, dah sampai rumah makcik tu. Umar kata, boleh aku masuk ke rumah kamu, nak bagi kamu makan? Umar kata, boleh masuk. Dia pun keluarkan gandum, bagi segala macam. Apa kata ibu? Bagi betul kamu. Bukan macam Umar, katanya. Padahal yang bawa tu Umar. Bukan macam Umar, tak datang pun. Sebab dulu ni tak ada TV 1, TV 2, TV 3. Tak ada kad. This is my card, tak ada gambar. Macam tu. Diam saja Umar. Dikutuk oleh makcik, diam je. Tak kata apa. A'izzatin nalal kafirin. Gagah menghadapi orang kafir. Ini kita jelaskan. Mana kafir tu yang mana satu? Kafir harbi. Yang menentang Islam. Yujahiduna fi sabilillah. Puak yang disayangi oleh Allah itu ialah orang yang berjihad di jalan Allah. Ciri kelima dalam konteks manusia yang dipilih Allah ialah dia suka berjihad di jalan Allah. Hamka menyatakan kuat mereka berjihad kerana kecintaan yang mendalam kepada agama Allah dan mereka sanggup melakukan apa saja untuk agama Allah. Betul. Mempertahankan agama Allah ini kemuncak daripada kehidupan kita. Jadi apa saja yang dicerca orang terhadap Allah, kita tahan. Orang kata apa sangat, jangankan apa sangat, yang penting mempertahankan Allah itu adalah menjadi kewajipan kita orang beriman. Macam kasih amat ni kan, nak lawan apa? Tapi kalau semua orang diam, dia kata okey lah, aku punya ni mana diterima orang. Ada Jumaat ni insyaAllah di Masjid Negeri kita akan buat rally ucapan menentang Kasim Ahmad. Jadi kalau ada lapang Jumaat di Masjid Negeri, lepas semain Jumaat, jalan, tunggu ada ucapan-ucapan pimpinan. Marari pula menyatakan bahawa yang dimaksudkan sabilillah ialah jalan kebenaran dan kebaikan menuju keredaan Allah. Apa saja yang membawa kebaikan kepada manusia. Ciri kelima ini dibahas panjang lebar oleh Syekh Qutb. Antara yang dibahasnya ialah takrif jihad di jalan Allah, iaitu menegakkan sistem Allah di bumi dan mengisytiharkan kuasa Allah adalah kuasa yang tertinggi ke atas manusia. Itu sebab dalam konteks ini ulama bahaskan apa yang dibahas oleh ulama, maqasid syariah. Macam mana nak mencapai tujuan-tujuan agama itu. Dalam konteks maqasid syariah ni, dua pendapat ulama besar dibahas. Dan taklah kasih amat tak setuju.
Siapa dia? Izzuddin Ibn Salam. Dia kata ada maqasid dalam konteks agama ni untuk kehidupan dunia. Ada dalam konteks maqasid syariah ni kehidupan dunia yang membawa kesan untuk kehidupan akhirat. Jadi macam dua perkara yang dibahas oleh Izzuddin Ibn Salam ialah macam mana kaedah untuk mencapai tujuan-tujuan syariah itu, ialah menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Ta'ala, berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pendapat Imam As-Sur, dia kata pendapat dia dalam konteks maqasid syariah, dia tak guna akal. Dia kata terus menggunakan Al-Quran dan sunnah sebagai panduan dalam konteks mencapai maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah. Kuasa Allah adalah yang tertinggi dalam konteks kehidupan manusia. Itu sebab tuan-tuan, orang yang pandai berenang, orang yang tak pandai berenang, tengok sungai macam mana, benci je. Pasal apa? Dia tak ada ilmu sungai tu, dia tak ada. Nak berenang dia tak reti, nak rendam dia tak reti, apa pun tak reti. Tapi kalau orang yang tahu berenang, tengok sungai, air besar, dia senang terjun berenang, seronok kan. Pasal apa? Ada ilmu sungai dia tahu. Itu berenang. Sama macam Islam. Kalau Islam ni cetek aja, sikit je kita ada dalam kata ilmunya, kita rasa itu tak boleh, ini tak boleh, nak buat itu tak boleh, tak boleh sesaja. Padahal benda tak boleh itu kalau makan dua je, babi dengan anjing, lain boleh makan belaka. Dan yang keturunan dengannya, babi campur lembu ke, babi anjing campur kambing ke, tak boleh. Yang benda boleh makan cukup banyak, kalau ayam saja ya. Cik sebut makanan yang berasaskan ayam. Sate ayam, lagi nasi ayam, lagi nasi goreng ayam, lagi ayam pocik, lagi kaki ayam, lagi itu pun dah 5. Ayam bakar, ayam tak rebui, ayam macam-macam, ayam sup ayam. Itu ayam je. Takkan Nabi makan tupai kot. Ayam pun banyak. Bila ilmu Islam kita ni banyak, kita akan jadi cinta pada Islam. Sebab apa? Tahu kita tang mana nak guna, bila nak guna ilmu yang kita tahu. Baru ni sembang dengan satu orang, dia kata, Ustaz, saya ingat duit ASB ni tak halal. Kita lama sebut dah. Dia ingat. Pasal apa Haji kata duit ASB tak halal? Saya dulu ada sekali buat badal haji untuk arwah ayah saya, guna duit ASB sepenuhnya. Sampai di Mina, duduk di Mina 3 hari. Tangan saya digigit anjing. Saya topik, anjing tu terokam, gigit lagi, topik lagi, terokam lagi. Habis mimpi. Malam besok mimpi pula, malam lusa mimpi pula. Saya pun heran, apa pasal mimpi anjing ni. Balik tu keluar semua duit SB, ambil yang saya punya, betul kotak labu lah. Baru kena gigi anjing, baru tak nak buat. Ni yang belum lagi mimpi anjing je mana. Dah simpan ke lagi SB tu. Ni kuasa tertinggi dalam kehidupan manusia lah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Majlis Fatwa Kebangsaan menghukumkan harus. Yang perak, hukum apa? Perak punya, apa hukum? ASB haruslah. Tuan-tuan dah tahu, harus sani. Syariat Allah dan hukum Allah menjadi hakim atas segala masalah manusia.
untuk merealisasikan kebajikan, keadilan, kebaikan, kemajuan kepada seluruh manusia.